Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Cikgu Fazliani Fazil. Pada kali ini, perkongsian bagi modul 2.0 klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan, standard kandungan 2.1 komponen item penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan, bahagian 1. Standard kandungan 2.1. Okey. Standard pembelajaran 2.1.1 mengenal pasti komponen item dalam penyata pendapatan. Kriteria kejayaan, di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat mengenal pasti komponen item dalam penyata pendapatan. Okey, kita tengok. Yang ni ya murid-murid merupakan komponen dalam penyata pendapatan. Penyata pendapatan boleh dibahagikan kepada iaitu akaun perdagangan. Satu lagi ialah akaun untung rugi. Akaun perdagangan komponen dia di bawahnya ialah kedua ya. Pertama kita panggil dia jualan bersih. Apa murid sebut sama-sama? Jualan bersih. Komponen lagi satu dalam akaun perdagangan ialah kos jualan. Okey, kos jualan. Akaun untung rugi komponennya ialah hasil dan juga belanja. Okey, kita tengok dulu kepada komponen yang pertama, iaitu jualan bersih. Okey, nombor 1 kita tengok. Jualan bersih ialah hasil operasi perniagaan yang terdiri daripada jualan dan pulangan jualan. Okey. Yang kedua ialah kos jualan. Okey, yang ni dalam akaun perdagangan. Okey, komponen dalam akaun perdagangan apa murid? Pertama apa? Jualan bersih. Kedua ialah kos jualan. Apa tu kos jualan? Kos dan belanja untuk membeli barang niaga termasuk inventory, belian, pulangan belian, angkutan masuk dan sebagainya. Okey, seterusnya. Ni pula murid-murid ialah komponen di dalam apa dia murid-murid? Di dalam akaun untung rugi, iaitu komponen hasil. Apa tu hasil? Hasil ialah pendapatan yang dijana dalam perniagaan. Contohnya, faedah diterima, komisen diterima. Okey. Okey. Seterusnya ialah komponen belanja. Sebut sama-sama murid. Komponen apa? Belanja. Okey. Apa tu belanja? Perbelanjaan yang dibayar dalam perniagaan. Sebagai contohnya ialah kadar bayaran. Okey, apa tu kadar bayaran? Bil air, bil elektrik, bil telefon. Okey? Sewa, gaji. Okey, yang ni contoh ya, ada lagi yang lain. Okey? Kita tengok pula. Jom kita try dulu uji minda. Okey, soalan ni kita tengok macam mana kita
uji apa yang kamu tahu mengenai komponen dalam penyata pendapatan. Cikgu tadi search kita sama-sama kan, apa dia komponen, jom kita tengok. Okey, yang ni ialah crossword bagi komponen dalam penyata pendapatan. Okey, mula kita tekan start. Okey, kemudian kita try dulu soalan yang nombor 1, pick a word. Kita tekan nombor 1, komponen dalam penyata pendapatan. Yang ni dia punya penerangan. Hasil operasi perniagaan terdiri dari jualan dan pulangan jualan. Apa tadi komponen masuk dalam komponen apa tu? Jadi jawapannya ialah jualan bersih. Tu cikgu letak jawapan dia ialah jualan bersih. Betul tak? Betul. Okey. Kemudian cikgu pilih pula nombor 2. Okey, komponen dalam penyata pendapatan. Kos dan belanja untuk membeli barang niaga. Apa dia komponen apa tu? Kos dan belanja untuk membeli barang niaga. Kos. Okey, yang ni kita kena type Okey, kos jualan. Cikgu tulis kos jualan. Betul tak? Betul. Cikgu dapat 2 markah dah. Okey, seterusnya nombor 3, kita tekan dekat nombor 3 tu. Pendapatan yang dijana dalam perniagaan. Komponen apa tu? Pendapatan yang dijana dalam perniagaan. Pendapatan yang dijana dalam perniagaan ada 5. Okey, 5 ada 5 kotak itu. Hasil. Betul. Okey, soalan yang terakhir. Kita tekan kat nombor 4 tu. Keluar soalan, komponen apa yang perbelanjaan yang dibayar dalam perniagaan. Okey, murid dekat rumah pun boleh teka apa dia perbelanjaan dibayar dalam perniagaan. Belanja. Ya, betul ke salah? Oh, cikgu kena type lagi sekali. Mungkin ada cikgu ada salah type. Perbelanjaan yang dibayar dalam perniagaan. Cikgu kena tanda betul tak? Ya, betul. Okey. Cikgu dapat markah berapa murid? 4/4. Okey. Mesti kamu semua tak sabar kan? Jadi cikgu harap kamu semua pun boleh buat try juga uji minda ni Cikgu masa yang cikgu ambil untuk permainan ni cikgu 2 minit 18 saat. Cikgu nombor 1 kat sini. Cikgu harap kamu semua dekat rumah di mana saja try, okey, sambil belajar. Okey. Untuk uji minda ini, murid-murid boleh scan barcode yang cikgu paparkan di paparan skrin. Okey, pastikan murid menaik nama sekolah dan negeri. Kat sini cikgu lupa nak bagi contoh kat sini kan. Okey, cikgu harap kamu dekat apa? Bila awak scan barcode tu, tulis nama. Okey, awak kena tulis. Yang ni ialah komponen dalam akaun perdagangan. Tadi kita tengok kan, cikgu terangkan. Tapi yang ni macam ni. Apa tu? Cikgu ada warna kat sini. Ni contohnya perniagaan bunga Maisarah. Okey. Akaun perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2 kali X9. Okey, 20X9. Okey. Yang ni komponen yang pertama. Komponen apa kita panggil? Komponen jualan bersih. Kan? Jualan, tolak pulangan jualan. Okey, dapat jualan bersih. Yang ni komponen yang pertama. Okey. Komponen yang kedua murid-murid ialah bagi akaun perdagangan ialah komponen kos jualan.
Nah, cikgu dah bagi warnakan dah komponen dia. Okey, start daripada inventory awal, belian, tolak pulangan belian, belian bersih, tambah dengan angkutan masuk, duty atas belian, upah atas belian, insurans atas belian, kos belian, kos barang untuk dijual dan juga tolak inventory akhir. Okey, yang ni semua item yang ni ya. Kita di dalam apa? Di dalam komponen kos jualan. Okey, apabila kita dapat yang ni, inventory awal kita masuk dalam kolom 2. Okey, belian, tolak pulangan belian. Okey, yang ni bila tolak cikgu letak dalam kurungan. Dapat belian bersih. Tambah yang 4 ni. Kemudian dapat kos belian dalam kolom 2. Kos belian tambah inventory awal akan dapat kos barang untuk dijual. Tolak inventory akhir dapat kos jualan. Okay, kos jualan masuk dalam kolom 3. Jadi macam mana dapat untung kasar atau rugi kasar? Jualan bersih, tolak kos jualan. Kalau jualan bersih melebihi daripada kos jualan, bila dia dapat positif, kita akan dapat untung kasar. Jadi dalam akaun perdagangan ada berapa komponen murid? Ada 2, iaitu jualan bersih dan kos jualan. Lagi, jom try uji minda 2. Okey, yang ni pula bagi permainan dalam anagram. Okey, jom kita tengok pula. Okey, yang ni kita try cikgu sama-sama dengan murid-murid dulu nak. Okey, masih dalam 2.1 komponen jualan bersih. Komponen jualan bersih, apa dia item dalam komponen jualan bersih? Okey, jualan, betul. Okey, kita tengok pula kepada soalan 2. Masih ke dalam komponen jualan bersih, apa item dalam komponen jualan bersih? Okey, pulangan. Cikgu tulis type kat situ pulangan. Okey, murid, kalau diperhatikan ada yang warna ada warna grey tu kan? Warna grey tu yang perlu yang perlu ubah now. Yang berwarna tu tak payah, yang tu sebagai panduan kita bagi. Okey, jawapan dia ialah pulangan jualan. Betul, tahniah. Okey. Item dalam komponen kos jualan. Apa dia? Okey, cikgu kita try sama-sama. Inventory apa? Inventory lawa? Bukan. Inventory awal. Ya, tahniah. Okey, seterusnya item dah bagi dalam komponen kos jualan. Okey. Belian. Okey, murid sambil tonton ni sambil ingat. Okey, item dalam komponen kos jualan belian. Betul. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 5. Okey, apa lagi item dalam komponen kos jualan? Pula. Okey, itu grey boleh ubah. Pulangan, betul. Pulangan belian. Okey, sebut murid-murid apa dia? Pulangan belian. Okey. Okey, seterusnya soalan nombor 6. Okey, apa lagi item dalam komponen kos jualan? Okey, siapa ingat? Okey, apa? Angkutan masuk. Angkutan masuk. Sedangkan, boleh ingat kan? Angkutan masuk. Okey, soalan seterusnya. Cikgu dapat mampu markah dah? 132. Okey, apa lagi item bagi dalam komponen kos jualan? Duty. Apa tu duty murid? Cukai. Duty tu ialah cukai. Duty atas belian. Okey. Duty atas belian. Itu pun item dalam komponen kos jualan. Okey, soalan nombor 8.
Apa tu? Item masih lagi dalam komponen kos jualan. Upah atas belian. Upah atas belian. Okey, upah atas belian. Okey, I tu dia dah bagi clue dah. Okey. And dia bagi lagi satu. Okey, upah atas belian. Okey, dua soalan lagi. Okey, soalan nombor 9. Item dalam komponen kos jualan apa? Ada 3 perkataan kat sini. Insurans apa murid? Insurans atas belian. Insurans atas belian. Okey, last soalan. Okey. Komponen item dalam komponen kos jualan lagi. Okey. Apa cikgu dah bagi worksheet dah? I start inventory. Apa tu inventory murid? Stock. Okey, stock inventory ni ya. Stok barang niaga atau inventory barang niaga. Inventory akhir. Okey. Kita dah lepas dah try dan dua. Cikgu dapat markah berapa dengan masa yang cikgu ambil ialah cikgu dapat 252. Yeay. Okey, masa yang cikgu ambil ialah 4 minit 12 saat. Jadi, penonton kat rumah, pastikan anda pun buat dan dapat mengalahkan markah dengan masa yang cikgu ambil ni. Okey. Selamat mencuba. Okey, seterusnya. Ni ialah barcode. Okey, yang ni cikgu letakkan kat sini contoh dah. Okey, contohnya kena type Zul Fahmi. Okey, buatlah macam slash ni, SMK terbilang, slash negeri mana. Okey, bila awak scan barcode, dia akan keluar paparan macam ni. Kita sambung lagi pula. Komponen dalam akaun untung rugi. Komponen dalam akaun untung rugi. Komponen dalam akaun untung rugi murid, okey, start dengan untung kasar. Okey, contohnya perniagaan bunga Maisara, akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2000/9, untung kasar. Okey, dia sambungan daripada akaun perdagangan tadi nak. Jadi untung kasar, dia mana nilai ambil ni? Daripada akaun perdagangan. Untung kasar yang kita dapat daripada akaun perdagangan, kita transfer pergi akaun untung rugi. Untung kasar tambah hasil. Okay, ini ialah contoh-contoh hasil. Mungkin ada lagi ya contoh hasil yang lain. Tapi perkataan diterima ni merujuk kepada hasil. Okey. Okey, contoh tambah hasil apa item dalam komponen hasil ialah pertama, diskaun diterima. Okey. Komisen diterima. Faedah atas simpanan. Apa tu faedah atas simpanan? Bila kita buat simpanan di dalam bank, bank akan bagi faedah. Okey, faedah yang kita laburkan simpan dalam bank itu ialah hasil. Okey, dalam komponen hasil. Seterusnya, hutang lapuk terpulih. Hutang lapuk terpulih. Hasil juga. Pengurangan peruntukan hutang ragu. Untung atas pelupusan aset, dividen. Okey, dan lain-lain hasil. Okey, lain-lain hasil ni maksudnya nanti kalau ada yang lain, kita senaraikan jugalah. Okey, letak dekat kolom 2 ni, tambah semua, letak kat kolom 3. Jadi untung kasar, tambah semua hasil, barulah dapat amount dekat bawah ni. Okey, boleh murid? Okey, seterusnya. Sambungan komponen akaun untung rugi lagi. Okey, yang ni sambungan sebab tadi tak muat satu slide kan. Okey. Ni 28100 ni ialah apabila untung kasar tambah dengan hasil nah. Okey. Kemudian tolak dengan komponen belanja. Okey, ni cikgu bagi contoh belanja.
Okey, tak apa, jangan risau. Macam mana nak ingat benda ni? Bila-bila selalu buat latihan. Lepas tu pula nanti site kita akan dengar juga nyanyian. Kalau boleh kamu pun hafal sambil bernyanyi juga. Nanti kamu akan ingatlah contoh-contoh item di dalam komponen belanja. Okey, tolak komponen belanja apa tu dalam komponen belanja? Contohnya ialah pertama, diskaun diberi, kadar bayaran, upah, sewa, faedah atas pinjaman. Jangan terkeliru nah. Yang ni pinjaman maksudnya bila kita pinjam dengan pihak bank, jadi bank akan mengenakan faedah. Jadi itu merujuk kepada belanja. Hutang lapuk, penambahan peruntukan hutang ragu, belanja am, susut nilai aset bukan semasa, rugi atas pelupusan aset, faedah atas overdraft bank, alat tulis dan lain-lain belanja. Okey, bila jumlah kat sini ni, kita jumlahkan semua belanja, kita letak kat kolom 3, kemudian kita tambah pula dengan yang tadi kita dapat untung kasar tambah jumlah hasil, tolak dengan keseluruhan jumlah belanja, kita akan dapat untung bersih sekiranya positif. Dia boleh buat murid? Okey, boleh kan semua? Cikgu yakin kamu semua hafal. Jom kita nyanyi lagu format akaun rugi pula. Okey, yang ni daripada murid pada kelas akaun lah. Okey, kita sambil tengok, sambil ingat format juga nah. Okey, selamat menyanyi bersama-sama. Akaun rugi disediakan dengan untung kasar ditambah komponen. Hasil seperti diskaun diterima, komisen diterima, faedah atas sepenanak hutang, laku terkulit pengurangan, peruntukan hutang ragu untung atas pelupusan aset dividen. Kemudian ditolak komponen belanja, diskaun diberi, kadar bayaran, upah sewa, faedah atas pinjaman, hutang laku, penambahan peruntukan hutang ragu, belanja senilai aset bukan semasa, rugi pelupusan aset, faedah atas overdraft bank, alat tulis, dapat untung bersih perniagaan, dapat. Okey, cikgu harap kamu semua dapat mengingati format akaun untuk rugi. Okey. Baiklah, sampai di situ saja video kali ini. Semoga kita bertemu lagi. Okey, bagi yang belum tekan butang subscribe, boleh berbuat demikian. Tekan butang subscribe untuk sokong cikgu. Tekan butang loceng notifikasi untuk video yang seterusnya dan akan datang. Okey, kalau suka video ni, tekan like, share dan juga komen. Okey, jumpa lagi semua. Terima kasih. Selamat menonton. Selamat maju jaya. Bye. Assalamualaikum.